Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka ya Allah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat. Wanfa'na bima 'allamtana. Jadikanlah kami bermanfaat hasil dari apa sahaja yang Engkau ajarkan kepada kami. Wazidna ilma, dan tambahkanlah lagi kami dengan ilmu. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi pertama kali saya ingin mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada Prof. Nordin Uthman atas jemputan yang bagi saya cukup bertuah kerana saya dapat berkongsi dan mengimbau semula kisah tentang Madinah, tempat yang saya terlalu rindu, dan saya percaya ramai di kalangan mereka yang mendengar saja nama ni pasti akan rindu. Lebih-lebih lagi mereka yang pernah ke sana dan merasai nikmat berada di Madinah Al-Munawwarah. Ya, salam. Bye-bye. Jadi, saya rasa patut kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tambah lagi nikmat kepada kita, kerana Allah sendiri yang menjanjikan untuk menambahkan lagi nikmat sekiranya kita pandai menghargai, kita syukuri, dan kita kenang dan balas semula budi Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Baiklah, begitu juga saya nak ucapkan terima kasih kepada semua sekali yang sudi bersama-sama dengan saya pada malam ini, walaupun agak suntuk masa yang ada. Tapi saya percaya dengan sedikit perkongsian ini, saya harap sangat dapat memberi kesan yang banyak. Saya suka benda yang simple tapi praktikal. Okay? So bila tajuk kita ialah apakah hikmah di sebalik nama Madinah Al-Munawwarah. Ibarat kata kita tanya balik diri kita. Selama ini kita kenal Madinah Munawwarah. Kita sebut Madinah Munawwarah. Nak pergi umrah, pergi mana dulu? Madinah ke Mekah? Pergi Madinah dulu. Itu yang kita tengok dekat tentatif yang travel sediakan, Madinah Munawwarah. Pernah tak terlintas di fikiran kita apa itu makna Madinah Munawwarah? Jadi mungkin ada sebahagian kita yang dah familiar dengan makna Madinah Munawwarah. Dari segi ertinya, dari segi bahasa, definisi dari segi bahasa, simple. Madinah ataupun Al-Madinah maknanya ialah bandar. Al-Munawwarah sifat kepada bandar tersebut, iaitulah yang bercahaya. Jadi Madinah Munawwarah ialah sebuah bandar yang penuh dengan cahaya. Persoalan yang saya nak timbulkan di sini bukan hanya kita nak fikir tentang makna, tapi kita nak fikir tentang hikmah di sebalik penjenamaan, hikmah di sebalik nama yang tersirat pada Madinah Al-Munawwarah. Dan kalau kita imbau balik sejarah, sebenarnya nama Madinah yang kita sebut hari ini bukanlah nama yang sebenar kepada bumi Madinah Al-Munawwarah. Bahkan kalau kita cek balik hadis Nabi Muhammad SAW, kita baca sejarah, kita tengok kitab sejarah, sejarah Madinah bagi apa yang sampai kan. Nama Madinah sebenarnya berasal ataupun nama lama Madinah ialah Yathrib. Sebab itulah tidak pelik dalam Al-Quran kita jumpa perkataan Yathrib. Wa idh qalat ta'ifatum minhum ya ahla Yathriba la muqamalakum farji'u. Dan apabila satu puak berkata, wahai ahli Yathrib, merujuk kepada ahli Madinah, la muqamalakum, kamu tak boleh nak duduk sini, farji'u, baliklah.
Okey, baik. Kemudian nama lain lagi bagi Madinah ialah Ad-Dara wal Iman. Ini juga disebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ila akhiril ayat. Jadi ayat ini merujuk kepada nama Madinah itu sendiri, iaitulah dalam ayat ini saya bacakan terjemahan, dan orang-orang yang menyediakan ad-dar, tempat tinggal, wal iman, tempat menyuburkan iman, min qablihim, daripada umat yang terdahulu, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka sangat cintakan kepada orang yang datang berhijrah kepada mereka. Dan ayat ini merujuk kepada kelebihan golongan Al-Ansar yang menjadi penduduk tetap Madinah sebelum kedatangan Muhajirin yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dan salah seorang daripadanya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dah dua dah. Okey, yang pertama Yathrib, yang kedua Ad-Dara wal Iman. Ini cerita dalam Al-Quran. Kemudian kita tengok juga dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara salah satu nama lain bagi Madinah Al-Munawwarah ialah Tabah. Begitu juga satu lagi Tayyibah. Ada yang hadis lain sebut Tayyibat Tayyibah. Okey, ini nama-nama yang disebutkan dalam hadis, dan teks hadisnya berbunyi hadhihi Tayyibah, hadhihi Tabah, merujuk kepada tanah di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada, iaitulah Al-Madinah Al-Munawwarah hari ini. Jadi dah ada 4 nama Madinah Al-Munawwarah, ada 4. Tak nampak kamera? Ni 4. Okey, sempoi aja kita Baik. Dan nama yang seterusnya merujuk kepada sifat Madinah itu sendiri yang dinyatakan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cukup masyhur tentang kelebihan Madinah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal imana la ya'rizu ila al-Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman ini akan kembali ke Madinah sebagaimana ular kembali ke sarangnya. Okay. Jadi analogi yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merujuk kepada bagaimana iman ini menjalar ke seluruh pelosok dunia dan mula menghilang dan akhirnya kembali semula ke Madinah, dan Madinah menjadi tempat penyuburan iman, tempat tersebarnya iman, tempat hakikat keimanan yang sebenar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dah dapat 5 nama Madinah Al-Munawwarah selain daripada nama yang kita sebut, itulah Madinah Al-Munawwarah. Baik. Persoalan kita nak timbul dekat sini, nama Madinah itu sendiri ambil daripada mana? Ambil Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana bi ahlil madinati wa man hawlahum minal a'rab. ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. Artinya secara ringkas supaya kita mudah faham, dan tidak patut bagi orang-orang Madinah. Okey, bagi orang-orang Madinah. Kat sini tak ada Al-Munawwarah lagi tau. Al-Madinah merujuk kepada bandar Madinah Al-Munawwarah yang hari ini kita sebut. Dan tidak patut bagi penduduk Madinah dan juga yang berada di sekitarnya dari kalangan orang Arab an yatakhallafu ar Rasulillah, untuk berselisih, untuk tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh utusan Allah Subhanahu wa taala, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yarghabu bi anfusihim an nafsi, dan tak patut juga mereka tidak berminat dengan apa yang dibawa, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun mereka mendahulukan minat mereka terhadap keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini antara nama Al-Madinah yang disebutkan dalam Al-Quran. Tapi persoalan yang saya nak timbulkan di sini ialah, pernah tak kita cek dalam Al-Quran nama Al-Madinah ini digandingkan dengan Al-Munawwarah yang merujuk kepada sifat Al-Madinah itu sendiri. Jadi kita dah sebut tadi Al-Madinah maknanya ialah bandar. Al-Munawwarah maknanya ialah yang bercahaya. Okey. Jadi bila kita kata bandar yang bercahaya, kenapa bandar ini bercahaya? Bukankah New York juga bercahaya?
Bukankah banyak lagi bandar-bandar yang lain turut Saya tak tahu. bercahaya? Kenapakah bandar Madinah Al-Munawwarah diberi julukan bandar bercahaya pada orang Islam? Dan dia telah pun sejak turun-temurun digunakan sehingga ke generasi hari ini dan insya-Allah sampai kiamat. Kenapa dinamakan Al-Munawwarah? Disifatkan Madinah itu dengan Al-Munawwarah. So dekat sinilah yang kita nak bincangkan pada malam ini. Jadi apa kata kita cuba refresh balik. Sepanjang kita duduk di Madinah, sebenarnya apakah cahaya yang kita dapat? Walaupun kita berada di Madinah, di Malaysia, di Yanbu', di Amerika, di Abu Dhabi, di Dubai, di mana-mana sahaja di atas pelosok muka bumi ini, tidakkah kita menumpang cahaya yang datang daripada Madinah? Sebab itulah Madinah ini, okay, kita letakkan sifatnya Al-Munawwarah, yang bercahaya. Maknanya dari segi isinya bercahaya dan dia mencahayakan orang lain, menyinari orang lain, menyinari bumi yang lain, menyinari bandar-bandar yang lain. Sehingga kan ada sebahagian ulama meletakkan nama Al-Madinah ialah Ta'kulul Qura, satu bandar yang makan kampung-kampung yang lain. Dan memang kita perhatikan dari hari ke hari, generasi ke generasi, Madinah semakin hari semakin besar, memakan kampung-kampung yang di sekitarnya dan dinamakan sebahagian daripada kampung tersebut dengan nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi tak mustahil suatu hari nanti Yanbu' yang hari ini kita tengok jauh daripada Madinah, Rabi' kita tengok jauh daripada Madinah, suatu hari nanti akan terkandung dalam sempadan Madinah Al-Munawwarah. Cuma hari ini dari segi persempadanan memang Madinah memang Yanbu' berada di dalam negeri Madinah. Tapi bila sebut Al-Madinah Al-Munawwarah, dia merujuk kepada tanah haram yang berada di Madinah Al-Munawwarah. Okey. So kita fokus kepada kenapa Madinah Munawwarah? Kenapa bandar bercahaya? Tidak bolehkah bandar yang lain? Boleh, tak ada masalah. Sebab ada nama yang lain bagi Madinah Al-Munawwarah ialah Al-Madinah An-Nubuwah, bandar kenabian. Dan memang tidak dinafikan, di situlah Nabi Muhammad SAW menyebarkan tugas Nabi, iaitulah mengajak orang kepada Islam, mengajar tentang Islam. Jadi dekat sini saya nak bawa ada 8 poin, Okey. Saya nak tunjuk ada 8 poin. Kamera saya tak cakap lagi ni. Saya guna kamera depan. Ada 8 poin. Okey, ada 8 poin kenapa dinamakan Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi mungkin kita boleh buat catatan sebab saya tak sempat sediakan slide. Dan simple je sebenarnya. Yang penting kita ingat. Sebab apa? Apabila kita pegang betul-betul hikmah di sebalik nama Madinah Al-Munawwarah ini, setiap kali kita sebut nama Madinah Al-Munawwarah, setiap kali kita nak pergi Madinah, setiap kali kita terkenang Madinah, setiap kali kita berada di Madinah, sekalipun kita berada di Madinah, kita akan ingat 8 poin ini. Kenapa kita panggil nama Al-Madinah Al-Munawwarah? Jadi yang pertama, Madinah Al-Munawwarah bercahaya kerana li'annaha munawwaratun binurin nubuwah, kerana ia bercahaya dengan cahaya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kenabian Nabi datang ke Madinah Al-Munawwarah membawa cahaya Islam. Jadi cahaya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebabkan tempat tersebut bercahaya. Jadilah nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Okey, boleh ingat yang pertama kerana cahaya kenabian. Yang kedua, Madinah Al-Munawwarah bercahaya selepas penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita fokus kepada cahaya kenabian. Yang kedua kita fokus kepada pada hari kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bercahayalah Madinah Al-Munawwarah. Dan selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penduduk Madinah seolah-olah berada di dalam kegelapan. Tidak ada hari yang paling gelap dalam penduduk Madinah melainkan hari kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada hari yang paling ceria, paling bahagia, paling bercahaya melainkan hari ketibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an ketika masih berumur 10 tahun, menceritakan tentang situasi betapa penduduk Madinah begitu gembira, begitu ceria, begitu bercahaya. Bandar Madinah begitu bercahaya dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita katakan kat sini Al-Madinah Al-Munawwarah
munawwaratun ba'da hijratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bercahaya selepas kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cahaya ini boleh merujuk kepada cahaya zahir dan juga cahaya maknawi, secara cahaya yang maknawi. Baik, yang ketiga, nama Madinah Al-Munawwarah bandar yang bercahaya kerana munawwaratun binuril wahyi minallahi ta'ala. Madinah Al-Munawwarah bercahaya kerana cahaya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita intai balik ayat-ayat dalam Al-Quran, kita buka Al-Quran hujung sekali, muka surat last sekali, kan ada senarai ayat, senarai surah-surah. Cuba tengok, ada dua saja. Sama ada surah tersebut Makkiyah ataupun surah tersebut Madaniyah. Okey, perasan tak surah Madaniyah itu ada berapa banyak dalam Al-Quran? Dan dia merujuk kepada bukan hanya turun di Madinah, tetapi dia merujuk kepada turun selepas penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, cahaya wahyu ini sebenarnya dikaitkan dengan bumi suci Madinah Al-Munawwarah. Sebab dengan penurunan cahaya wahyu inilah bandar Madinah ini bercahaya. Jadi kita namakan sebagai bandar Al-Madinah Al-Munawwarah. Yang ketiga. Itulah yang ketiga. Okey, munawwaratun binuril wahyi. Cahaya wahyu. Yang keempat, munawwaratun binuril hidayah. Madinah Al-Munawwarah bercahaya dengan cahaya hidayah. Bayangkan penduduk Madinah selama ini menantikan petunjuk daripada Allah, petunjuk daripada Tuhan, petunjuk daripada utusan Tuhan, dan akhirnya selepas kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menerima cahaya hidayah tersebut. Dan hidayah ini kalau kita nak perhalusi terbahagi kepada dua. Yang pertama, hidayatul irsyad, cahaya petunjuk. Okey. Yang kedua, hidayatul taufiq, cahaya perkenan. Maknanya Allah SWT bukan sekadar tunjukkan mana dia laluan, cara hidup yang sebenar. Bahkan Allah SWT perkenankan untuk seseorang hamba itu mengikuti cahaya petunjuk tersebut. Nak bagi mudah faham sekali, senang saja. Betapa ramai orang yang ada kad jemputan kenduri kahwin tapi dia tak sampai dekat kenduri tersebut. Sebab apa? Sebab dia hanya dapat hidayah irsyad, kad untuk tunjukkan jalan, tapi dia tak sampai kat tempat tersebut. Dia tidak diperkenankan, dipermudahkan oleh Allah untuk sampai ke tempat kenduri. Begitu juga orang yang mendapat hidayah tentang Islam, kena solat, kena zakat, kena buat haji. Tapi berapa ramai orang yang boleh solat? Berapa ramai orang yang jaga hubungan dia dengan Allah sedangkan dia tahu itulah hidayah. Okey, so kita boleh faham dekat sini cahaya hidayah ini dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebarkannya di Madinah. Sebab itulah kita tengok di antara contoh-contoh terbaik orang yang mengikuti petunjuk hidayah taufik, hidayah irsyad, orang-orang yang mendapat hidayah irsyad, hidayah petunjuk, dan mereka diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti petunjuk tersebut, tak lain tak bukan ialah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Dan mereka adalah golongan al-ansar wal muhajirin. Al-muhajirin wal ansar. Baik. Jadi kita dah ada 4 poin. Yang pertama, cahaya Madinah Munawwarah bercahaya kerana cahaya kenabian. Yang kedua, bercahaya selepas Nabi Muhammad SAW berhijrah. Yang ketiga, cahaya wahyu. Yang keempat, cahaya hidayah. Dan yang keempat ni bagi pula pada dua, cahaya hidayah petunjuk dan juga hidayah perkenan. Yang kelima, kenapa Madinah Al-Munawwarah dinamakan sebagai bandar bercahaya? Jawapannya kerana cahaya yang datang daripada Masjid Nabawi. Okey, sehingga kan suatu hari nanti ketika Dajjal turun, laknatullah alaih, beliau Dajjal ni dia akan tinjau sahah al-Masjid Nabawi dengan mengatakan bahawa istana putih, istana yang bercahaya. Sebab apa? Sebab dari segi fizikalnya hari ini kita tengok pun memang betul bercahaya. Dan dia akan berterusan sehingga ke akhir zaman, sehingga ke waktu Dajjal turun. Dan kalaulah kita tengok bagaimana
orang-orang yang berada di gambaran daripada satelit memang jelas menunjukkan bahawa cahaya yang datang daripada Masjid Nabawi ini cukup terang sehingga menembusi kegelapan malam. Satelit ambil gambar daripada angkasa ni, bandar-bandar lain tak seterang bandar Madinah, dan cahaya tersebut datang daripada Masjid Nabawi. Ini menunjukkan dia bukan sekadar cahaya fizikal, bahkan adanya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan cahaya tersebut boleh mengatasi cahaya bandar-bandar yang lain. Okey, sebab itu saya kata bandar bercahaya ni dalam dunia kalau diukur dari segi fizikal banyak lagi bandar-bandar yang lain. Tapi kenapa Madinah Al-Munawwarah ini yang paling bercahaya? Okey, baik. Sudah ada 5. Yang keenam, kenapa dinamakan Madinah Al-Munawwarah? Jawapannya ialah munawwaratun bidafnin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiha. Madinah Al-Munawwarah bercahaya kerana di dalamnya tertanam jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya, kalaulah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup membawa cahaya, dan kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga masih meninggalkan cahaya di tempat bersemadinya jasad yang penuh dengan cahaya. Dan cahaya tersebut bukanlah cahaya fizikal yang kita boleh nampak dengan mata kasar, tetapi dia adalah cahaya iman orang-orang yang rindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sanggup datang daripada jauh semata-mata untuk mendekati Masjid Nabawi, duduk di dalam raudhah dekat dengan makbarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kena ingat, apabila kita datang daripada jauh, nak lagi daripada Malaysia, kita pergi ke Masjid Nabawi, kita pergi umrah, bukanlah dengan niat untuk ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bagi salam, untuk berselawat. Tak. Sebab apa? Sebab kalau sekadar untuk bagi salam, hari ini kita dah boleh bagi salam. Tadi kita dah semayang apa? Kita semayang maghrib, Isya, Zuhur, Asar. Sebenarnya dalam tahiyat kita dah bagi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maknanya kita dah bagi salam dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau di mana kita berada. Dan memang buktinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar kita tak semestinya berada dekat. Nabi Muhammad dah bagi tahu, sallallahu alaihi wasallam dah bagi tahu, sallu wa sallimu alayya fa inna salatakum wa taslimakum tablughuni haitsu ma kuntum. Selawat dah, salamlah kepada aku walau di mana kamu berada, kerana salam dan selawat kamu akan sampai kepada aku walau di mana kamu berada. Sebab itulah kita kena perbetulkan niat kita setiap kali kita datang umrah, kemudian kita nak pergi Madinah, sebenarnya kita nak bersusah payah datang ke Masjid Nabawi, ziarah Masjid Nabawi, kita bersolat di dalamnya yang dapat pahala 1000 kali ganda. Okey? Itu point dia. Okey, baik. So dekat sini jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjadi penyebab bandar tersebut bercahaya. Itu yang ke-6. Yang ke-7, munawwaratun li'annaha manba' an-nuri alladhi adha'a ad-dunya bil Islam. Okey, makna dia apa? Bercahaya dikarenakan dia adalah tempat tersebarnya cahaya Islam, tersebarnya Islam. Sebab ketika di Mekah, Nabi Muhammad SAW masih dalam fasa pembentukan akidah. Belum ada hukum hakam berkaitan dengan Islam dapat dipraktikkan. Sehinggalah selepas Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kuasa pemerintahan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka banyak ataupun semua hukum hakam berkaitan dengan pentadbiran, ekonomi, kemasyarakatan, kekeluargaan, sebut apa saja jenis hukum hakam fiqh, semuanya datang selepas penghijrahan Nabi Muhammad SAW. Jadi cahaya hukum hakam Islam, cahaya penyebaran Islam ini datang daripada Madinah Al-Munawwarah. Sebab itulah kita namakan sebagai Madinah Al-Munawwarah, bandar yang bercahaya, kerana cahaya penyebaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, yang ke-8, munawwaratun binuril haqqi ila siratil mustaqim. Bandar Madinah Al-Munawwarah bercahaya kerana cahaya kebenaran yang menunjukkan jalan ke siratal mustaqim. Siratal mustaqim, jalan yang lurus yang Allah Subhanahu Wa Taala
nak kita lalui. Sebab itulah dalam Al-Quran, dalam sembahyang kita selalu minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Ihdinas jalan yang lurus, tak lain tak bukan daripada Al-Quran, daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk kita mendapatkan cahaya tersebut, okey, bila kita cek balik sejarah, kebanyakan ayat-ayat Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kaitan dengan Madinah Al-Munawwarah, bandar yang bercahaya. Jadi cukuplah 8 penyebab ataupun 8 hikmah di sebalik nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Yang pertama, cahaya kenabian. Yang kedua, cahaya nubuwah, cahaya hijrah. Yang ketiga, cahaya wahyu. Yang keempat, cahaya hidayah. Yang kelima, cahaya dataran ataupun Masjid Nabawi itu sendiri. Yang keenam, cahaya disebabkan tertanamnya jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Yang ketujuh, cahaya disebabkan disitulah tempat tersebarnya Islam, cahaya Islam. Dan yang ke-8, yang tadi tujuan, yang ke-8, cahaya kebenaran. Okey, jadi saya rasa cukuplah sekadar itu perkongsian saya pada malam ini. Sekarang dah pukul 9.50. Okey, saya mungkin dalam pukul 10 lah paling lewat saya bersiaran di sini. Mudah-mudahan dapat memberi pencerahan kepada semua sekalian bersama-sama dengan saya pada malam ini. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui hikmah di sebalik nama Al-Madinah Al-Munawwarah, sedangkan banyak lagi nama-nama yang lain yang diberi julukan kepada Madinah Al-Munawwarah ini. Contohnya Ad-Dar wal Iman. Kemudian nama yang Nabi dah gantikan sebelumnya nama Yathrib, dan kita tak boleh dah panggil Madinah dengan nama Yathrib sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang tukarkan nama Yathrib kepada Al-Madinah. Okey, ataupun Tabah, ataupun Tayyibah, ataupun Tayyibatat Tayyibah, ataupun Ma'rizul Iman, tempat kembalinya iman. Okey, baik. Tadi saya nampak Prof Nordin ada buka peluang untuk sesiapa yang bertanya. Saya tak pasti sempat lagi tak saya jawab persoalan. Jangan risau, seandainya ada yang bertanya, saya tak sempat dah nak terus jawab di sini. Saya bercadang untuk jawab dalam bentuk tulisan di ruangan komen, insya-Allah. Boleh ke Abang Din macam tu? Boleh ke Prof Nordin? Boleh. Boleh. Untuk pengetahuan semua, saya sekarang ni berada di Putrajaya International Conference Center, PICC. Ada satu program tentang digital education, orang nombor Malaysia dalam industri education, digital education turun. Jadi saya dah memang terlibat sebagai peserta lah dalam conference ni. So saya minta maaf banyak-banyak tak dapat ambil masa yang lama kerana saya terpaksa masuk semula dewan utama di PICC ni. Okey, terima kasih banyak-banyak. Jazakumullahu khairan katsira. Kita tangguh, saya serahkan semula, dan sebelum itu saya doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan iman kita. Allah Subhanahu Wa Taala pelihara iman kita. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang yang sentiasa rindukan Madinah Al-Munawwarah, rindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rindu untuk beribadah sebagaimana orang-orang yang berada di Madinah beribadah dalam Masjid Nabawi, dalam Raudhah, dalam di mana-mana sahaja yang kita tengok. Subhanallah, kadang-kadang sangat-sangat menyentuh hati kita. Dan bagi orang yang pernah sampai ke sana pun, saya percaya semangat ibadah di sana berbeza dengan semangat ibadah yang di luar daripada Madinah Al-Munawwarah. Jadi tak peliklah kalau kita namakan, kita doakan Al-Madinah ini dengan Al-Munawwarah, bandar yang penuh bercahaya, kerana kita sebenarnya walaupun berada jauh daripada Madinah Al-Munawwarah, kita menumpang cahaya daripada Al-Madinah Al-Munawwarah. Okey, jadi kita tengok muka Prof Nordin. Dapatlah kita tumpang cahaya Madinah di situ dengan berlatar belakangkan Masjid Nabawi yang cukup bercahaya. Okey, tak tahulah nak cakap macam mana perasaan ni bila dapat tengok Abang Din ada dekat Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Suatu hari nanti insya-Allah saya akan sampai ke sana juga, insya-Allah. Okey, terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada Abang Din.
Okey, Prof Nordin, begitu juga semua sekali yang bersama-sama dalam sesi ini. Mohon maaf seandainya ada apa-apa yang saya sampaikan menyentuh hati ataupun menyinggung mana-mana perasaan. Saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita, rahmati kita dan permudahkan segala urusan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala himpunkan kita di alam maya hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga Allah himpunkan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya serahkan semula majlis ini kepada Prof Nordin Uthman. Tafadhal mashkura. Terima kasih banyak Encik. Alhamdulillah perkongsian walaupun ringkas tapi padat. Alhamdulillah banyak ilmu yang baru yang Abang Din sendiri dapat tahu. Dan lagi sekali terima kasih banyak kepada Encik luangkan masa walaupun sibuk untuk bersama kami. Jadi rasanya itu sahaja untuk malam ni. So insya-Allah nanti kita jumpa lagi di sesi-sesi yang lain, dan sebagaimana Ustaz Ji maklumkan, jika ada soalan boleh tanya dekat ruangan komen dekat Facebook, dan insya-Allah nanti Ustaz Ji akan jawab. Insya-Allah. Ma'assalamah, barakallahu fiikum. Wa iyyakum jami'an. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.